Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk kelas hari ni kita dah sampai kepada satu subtopik yang terakhir untuk chapter 2 sebelum kita masuk kepada chapter 3. Okay. Dan dalam chapter 2 ini untuk subtopik yang terakhir adalah cell transport. Okay. Dan kita memang tak belajar lagi sebab kalau animal and plant tissue kita dah belajar dalam kita belajar semasa kita belajar lab. Tapi this one saya rasa you dah belajar di sekolah, tapi kita akan tengok apa yang penting. Actually, apa yang penting telah disamarikan dalam kita punya konsep map ini. Kat mana nak dapat konsep map ni? Dalam yang saya kata konsep enrichment yang saya dah pernah bagi you all. Okay. So, perbincangan kita hari ini akan lebih kepada macam mana kita nak completekan struktur-struktur ini, sebab inilah antara perkara yang penting yang you kena tahu dalam cell transport. Okay, even though dalam nota kita nampak sangat padat. Okay, so all the information is here, tapi apa yang penting adalah untuk isi dan fill up this concept map. Okey, saya pergi kepada sedikit penerangan tentang cell transport. Boleh nampak skrin saya? Boleh dengar suara saya kan? Okey, very good. Okey, so kalau kita tengok pada muka surat you punya nota 35, okey, cell transport pada organism ini boleh dibahagikan kepada dua yang utama. Okey, di mana yang utamanya ialah passive transport dan juga active transport. So it is very important for you to know kenapa passive transport ini passive transport dan kenapa dia active transport. Apa the major difference between them? Okay, so ada dua karakter yang membezakan. Yang pertama adalah follow concentration gradient. Maksud follow concentration gradient ialah pergerakan molekul transport ni, pergerakan lah dalam sel, antara sel dengan sel. So let's say we have one cell, okay, another cell. Okay, macam mana kita nak tahu air ni bergerak daripada sel 1 kepada sel 2? Air bergerak ke kiri ke kanan ke? So let's say kalaulah air ni bergerak, okay, daripada sel 1 ke sel 2. Apa yang menyebabkan dia bergerak dari sel 1 ke sel 2? So kita kena consider sama ada passive transport atau active transport. Okay, sebab kalau passive transport, pergerakannya adalah follow concentration gradient. Maknanya kepekatan air ke bahan tu dekat sel 1 ini mesti daripada tinggi kepada kepekatan rendah. From higher concentration region to lower concentration region. So contohnya katalah kita ada apa? Sodium. Katalah ini sodium. So let's say sodium kat sini ada 10. Kat sini ada 3 je. So pergerakan sodium ini dari mana ke mana? Kalau dia bergerak dari kawasan yang banyak ke sikit, higher concentration to lower concentration, inilah yang kita maksudkan follow concentration gradient. Kita ikut kecerunan kepekatan dia. So from higher concentration to lower concentration. Kotak ni maksudnya concentration lah. Okay. Dan kalau passive transport, okay, faktor kedua yang kita consider the passive transport ialah dia does not require energy. Proses ini bergerak tak perlukan tenaga sebab dia bergerak ada tekanan dari tinggi ke rendah. So dari kawasan yang banyak kepada kawasan yang sikit. Itu passive transport. Dua sifat ini. Dan ada 3 contoh untuk passive transport, di mana kita ada simple diffusion, kita ada facilitated diffusion dan osmosis. So apa persamaan antara 3? Inilah dua benda ni. So tiga-tiga jenis transport ini tidak perlukan tenaga dan dia bergerak from higher concentration to lower concentration. Ikut molekul apa yang kita nak cerita tu. Oksigen ke, kita nak kata solute ke, gula ke, garam ke, apa yang kita nak cerita yang bergerak. Hanya untuk osmosis berbeza, di mana osmosis ini dia adalah passive transport, tak perlu ATP, tapi yang ni kita hanya consider pergerakan itu, transport itu melibatkan water. So you kena tahu kalau osmosis hanya water. Okay, so apa beza dengan active transport? Okay, saya tukar pen. Kalau active transport, nampak tak?
syarat dia, okay, yang pertama, dia adalah against. Tadi follow. Now dia pakai perkataan against concentration gradient. Okay, dan dia require. Tadi tak perlu, sekarang perlu ATP. So maksudnya, kalaulah nak berlaku active transport antara sel 1 kepada sel 2. Okay, contoh sodium ada 3 kat sini. 10 kat sini kan. Macam tadi. Kat sini ada 3. So katalah kita nak cerita pasal pergerakan sodium ni tadi, Na plus. So Na plus akan gerak ke mana? Na plus akan gerak dari kawasan yang low concentration to high concentration. Itu maksud against concentration. So dari kawasan yang sikit ini dia akan bergerak ke kawasan yang banyak. Tapi macam mana dia nak gerak? Dia perlukan tenaga, dan sebenarnya dia ada syarat yang ketiga. Dia memerlukan sama ada carrier ataupun channel protein. Dia perlu bantuan dua benda ni. So ATP akan menyebabkan carrier ini akan transport dari satu region ke satu region. Sebab dia tak ada daya untuk menolak ni, sebab dari sikit ke banyak. Tapi itulah dua benda paling penting untuk you tahu. Beza active transport dengan passive transport. Okay. Dan dalam silibus kita, actually untuk active transport ni tak ada detail pun yang you kena tahu. Yang paling you perlu tahu 3 fakta ni lah. Okay, tapi kita bagi example yang kita pernah you all pernah belajar juga dulu, ialah transport of sodium potassium pump ni. Sodium ini kalau tak tahu adalah Na+, potassium ini adalah K+. Pump ini merujuk kepada dia punya carrier protein. So actually you tak perlu tahu detail proses. Yang penting you kena tahu macam mana proses ini berkait. Okey, contoh sodium ni akan bergerak keluar daripada sel. So macam mana keadaan kuantiti dia dalam sel berbanding luar? So kita kaitkan against concentration. So dalam sel dia sikit, luar sel dia banyak. Sebab tu dia mengalami active transport. So siapa yang angkut dia? Ada carrier protein. Kita kaitkan balik. Dan ada juga satu lagi contoh active transport. Okey, yang ni kita tak lihat dari segi kecerunan kepekatan dia. Tapi dia ada melibatkan macam mana kita panggil kantung, macam contoh yang hasil daripada proses penghasilan enzim ke apa yang berada dalam satu orang kata vesicle. Macam mana diangkut keluar dari sel atau masuk ke dalam sel. So itu dipanggil sebagai bulk transport. Okay. Okay, so now let us look sikit apa perbezaan. Kalau dalam exam dia boleh minta you bagi differences between passive and active transport. So ada 4 fakta ini, okay, yang kita boleh bandingkan antara passive dengan aktif. Actually dia berkait balik dengan 2 fakta ni tadi. Okay, tapi dari segi perbezaan kita tengok apa yang kita nak kena ayatkan. Kalau aktif dan pasif ni, kalau kita buat differentiation. Okay, madam kata apakah kata penghubung kalau kita nak joinkan ayat ni untuk buat soalan difference? Ada tak yang ingat? Wal. Pandai. Eja wal betul-betul tau. W-H-I-L-E tau. Bukan W-I-L-D. W-L-I-D ni apa? Ini apa? Ini apa? Jangan bunyi sama wal. Jangan wal yang ni. Ini liar. Kita tak nak liar. Kita kata wal ini maksudnya manakala. Okay. So, kalau passive transport kita kata nampak movement of molecule. Sebab dia melibatkan transport of bahan. Okay, movement of molecule, down concentration gradient. Kalau saya tak suka pakai down dengan against ni. So, kalau tak nak pakai down dengan against, okay, you pakai apa? Movement of molecule from higher concentration to lower concentration of substance. Perasan tak kat sini? Ini ayat-ayat yang madam sebut yang ni tadi. Ini ayatnya. Kalau you nak pakai this one pun boleh. Follow maknanya dari tinggi ke rendah.
While kalau active transport, movement of molecule against concentration gradient, atau you boleh kata movement of molecule from lower concentration to higher concentration. Itu satu perbezaan. Okay, next. Okay, do not use energy in the form of ATP. Ini ayat lain nak menggantikan perkataan require. Tadi kita kata does not require ATP, require ATP. Require tu boleh ganti dengan perkataan use. Does not use energy, use energy in the form of ATP. Okay, ini yang saya tambah. Dekat active transport tadi kita tahu dia perlukan carrier protein. Carrier protein ni macam mana? Apa beza carrier dengan channel protein? So kalau you tengok gambar, this is channel protein. Di mana channel protein ni, okay, kalau saya lukislah channel protein, dia adalah protein yang transmembran, tapi tengah-tengah dia ni ada laluan. Dia ada macam pore ataupun liang lah, ataupun kita panggil channel. Okay, di mana bahan akan lalu melalui protein ni. Biasanya kenapa bahan nak kena lalu melalui protein? Kenapa tak lalu dekat fosfolipid? Because dia impermeable. Dia tak boleh permeable. Salah je. Ingat tak, kan hari tu kan kita kata plasma membran ni, fosfolipid ni, dia tak membenarkan semua bahan melalui dia. So kalau tak boleh lalu tapi nak diangkut, kena melalui channel protein. Okay, kalau carrier protein, channel protein dia tak ubah bentuk. Dia satu laluan je. Tapi kalau carrier protein ni, dia boleh ada dua position. Bila ada ATP bind, dia boleh ubah bentuk kepada bentuk yang macam ni. So bila ada something bind, bila dia ubah bentuk, dia akan transport benda tu keluar dan ke dalam. Nanti Meda akan carikan satu link video, so you boleh tengok macam mana pergerakan carrier protein ni. Okay, alright. So dari segi perbandingan, kita boleh kata yang passive transport, okay, does not use carrier protein except, nampak dia kena tambah ayat ni, sebab facilitated diffusion pakai carrier protein, pakai channel protein. So does not use carrier protein except facilitated diffusion. Maknanya kalau simple diffusion, tadi ada 3 jenis kan. Simple diffusion dengan osmosis tak pakai. Hanya facilitated diffusion pakai. So ini contoh ayat dia. While active transport memang need carrier protein. Dia tak perlu channel, dia pakai carrier. Okay, kita tak sebutlah channel dan cerita ni sebab kita nak bandingkan in terms of carrier protein. Okay, so untuk pengetahuan, passive transport, sebab dia tak perlukan tenaga, dia boleh berlaku dalam benda hidup atau benda tak hidup. Apa contoh benda tak hidup? Dalam makmal dulu you pernah buat kajian, letak starch, kanji dalam tube whisking. Lepas tu letak dalam air. Kita nak tengok kanji tu boleh keluar ke tidak. Concentration kat luar, masuk ke dalam ke keluar. So, tube whisking tu boleh dikategorikan sebagai non-living. Tapi proses transport masih berlaku. Tapi transport jenis macam mana? Dia adalah yang passive transport. Because dia tak perlukan ATP. Benda bukan hidup, dia tak boleh hasilkan ATP. Sebab yang nak hasilkan ATP mesti benda hidup. Kenapa? Sebab dia perlu ada mitochondria. So, active transport hanya berlaku pada benda hidup. Tapi passive transport boleh berlaku pada benda hidup dan benda bukan hidup. So itu sedikit penerangan secara general tentang passive transport and active transport. Okay, now Madam nak you rujuk kepada nota ini. Madam tak akan go detail setiap satu. Kita akan try to fulfill dengan you yang akan bagi respon pada Madam. Okay, so kalau kita tengok daripada handout ini, okay, so type of transport kita ada dua jenis, passive dan active. Apa dua perkara penting untuk this one? Okay, so boleh on mic, siapa yang boleh on mic dan bagi saya jawapan. Okay, so kalau passive transport, movement of molecule, bahan yang diangkut ini apa? Kat sini dia beritahu from lower concentration to higher concentration. So ini kita kira perkataannya apa kat sini? Movement of molecule against. Betul ni? Against tu apa maksudnya anak-anak? Lawan. So betul ke melawan ni maksudnya? Okay, against, mana tulis nota kat sini. Against
adalah from lower concentration to high concentration. So, adakah passive transport macam ni? Kalau follow, dia macam bukit lah anak-anak. Okay, analogi dia macam bukit. Kalau bola tu kat sini, dia turun, ini kita kata follow. Tapi kalaulah dia ada kecerunan macam ni, bola ni kena naik, ini against. So betul tak jawapan you ni? Kalau follow, dia mesti from higher concentration to lower concentration. So tengok ni, passive transport, movement of molecule from lower concentration to higher. Oh, saya tahu. Nota ni yang salah. Betul tak? Ya, jom kita betulkan nota ni. Okay, bukan korang salah. Jadi konsep korang betul kan? Ingat tengok. Okay, so nota ni yang salah. So, kalau passive transport, dia tetap kena follow concentration gradient. So, ya kat mana yang salah dia? Okay, from higher. Higher to lower. Okay, until sampai bila dia akan bergerak antara dua sel tadi. Yang ni detail sikit dari nota kita. Sampai bila kena gerak? Ya, keadaan dua-dua tempat ada concentration yang sama itu kita panggil sebagai equilibrium. Pandai. So maksudnya equilibrium adalah apabila concentration dua-dua kawasan sama. Tadi kan satu tinggi, satu rendah. So dari kawasan yang banyak akan pergi ke kawasan yang sikit. Sampai bila dah sama, dia stop. Dan dia does not require energy. Kalau geng kita sekarang, bila kita dah semakin hebat, energy tu kita rephrase dia menjadi nama apa? Pandai. So, bila dulu sebut energy kat sekolah, dah masuk matrik, canggih sikit. Okay, di mana tenaga dalam badan kita dihasilkan dalam bentuk ATP. Tapi memang semua kena huruf besar. Kalau you buat ATP macam ni, salah. Okay? Ni salah cara penulisan. Ini yang betul. Alright, very good. Bagus. Sebab you alert this one. So, kalau active transport, movement of molecule, barulah kita pakai perkataan against. So, kat mana salahnya ni? From lower concentration to higher concentration. So, siapa yang dah print benda ni, boleh you fill up sama-sama dengan madam. Dan dia require ATP. Require tadi kita boleh gantikan dengan perkataan use. Okay. So, kita nak go through. Apa je yang penting? Dalam nota tu banyak sangat. Okay, apa je yang penting? So, untuk 3 jenis orang kata passive transport ni, yang pentingnya ialah you kena tahu cara gerak tu macam mana. From higher to lower, lower to higher. Dan bila ada 3 jenis yang berbeza, yang ni 3-3 semua from higher to lower. Tapi apa yang gerak? Bahan apa yang gerak? Itu penting. Sebab biasanya kalau simple diffusion, bahan itu akan boleh melalui membran. So, apa sifat bahan yang boleh melalui membran? So, dia mestilah bahan yang lipid soluble. Ataupun dia mesti bahan yang small. Macam udara. Okay, macam gas. So, dia boleh meresap. Kalau bahan tu dia kecil, tapi bila nak meresap, dia polar molekul. Dia tak boleh sebab lipid kan non-polar. So, dia tak boleh lalu. So, dia kena lalu guna cara lain. Contohnya, facilitated diffusion. Okay, so kita tengok apa ayat yang ada untuk simple diffusion. Dia kata, characteristic of substance that can be transport. So, apa karakteristik je? So, kita tengok kat sini. Dia kata, net movement of molecule down concentration gradient. Ini tadi kita dah buat dekat fakta tu. So, apa 2 ciri bahan yang boleh diangkut? Bahan itu mesti hydrophobic molekul. Contohnya steroid. Makna hydrophobic ini ayat yang madam tulis tadi, lipid soluble tu. Dan bahan itu adalah mesti small and uncharged polar molekul. Kalau dia polar, dia kena small, macam gas.
oksigen dan karbon dioksida. Inilah dua sifat penting, barulah dia boleh menembusi plasma membran tadi dengan mudah. Okey, so kat sini you kena tulislah dua karakteristik tu. Satu, apa tadi? Hydrophobic. Yang kedua, small, apa tadi? Small and uncharged ke? Small uncharged polar molecule. Dia mesti kena tak ada charge. Tak boleh macam ion kan ada plus, ada minus, tak boleh. Dia small uncharged. Okey, contohnya steroid. Kalau salah, yang ni kena hydrophobic. Sorry. Ada dua karakteristik. Contoh dia bagi tahu yang hydrophobic molecule, contohnya steroid. So yang kedua, sifat dia kalau untuk air, untuk oksigen, karbon dioksida, ini yang kita kata small and uncharged. So, maknanya bahan-bahan ini dia tak perlukan protein, dia boleh lalu je melalui plasma membran kita. Simple diffusion ni apa sebenarnya? Resapan lah. Resapan mudah. So, selagi equilibrium tak capai, so dia akan bergerak. So, bahan-bahan inilah yang boleh. Okay? So, steroid, kenapa dia bagi contoh steroid? Dalam badan kita ada hormon yang jenis steroid. Bukanlah kita ambil dadah steroid tu. Tak. Dalam badan kita memang dah ada hormon kita yang unsur dia steroid. So, kalau dia nak masuk atau keluar daripada sel yang diperlukan, dia boleh masuk dengan mudah. Secara simple diffusion. Bukanlah suruh you ambil steroid pula. Tapi kenapa kadang-kadang orang kata ubat steroid tu lebih berkesan? Sebab bila you sapu atau you makan, bila dia ada dalam badan kita, dia boleh masuk kepada target sel yang kita nak ubat tu dengan mudah. Sebab sifat dia adalah hydrophobic. Cara dia nak diangkut. Okey, manakala kalau bahan tu adalah bahan yang tak boleh lalu kat plasma membran, so dia kena melalui dua cara ni. Sama ada kalau rupa macam ni gambar apa? Besarkan sikit. Nombor 1 tu. Dia adalah protein lah ni. Ini protein ni sebenarnya ni. Tapi protein yang macam mana? Dalam bab transport, kita tak boleh namakan dia transmembran protein. Sebab transmembran protein ni ada dua peranan. Depend. Sama ada dia ada liang atau dia boleh tukar shape dia. Inilah satu dengan dua. So, siapa satu? Siapa dua? Satu ialah... Okay, eja betul-betul. Channel protein, dia ada double N kan? Betul tak? Okay, channel protein. Jangan channel je. Okay, manakala kalau yang boleh buka tutup ni, dia transmembran tapi dia memang kalau ada ATP, dia boleh tukar position dia. Okay, ini dipanggil sebagai protein pembawa kalau dalam Englishnya. Pembawa, carrier lah. Carrier protein. Okay, so ada dua jenis protein ni bertanggungjawab untuk facilitated diffusion. Okay, so apa sifat-sifat facilitated diffusion ni? Dia kata, facilitated diffusion, type of transport that require transport protein. Dia perlu untuk tolong angkut bahan keluar dan masuk daripada sel. Sebab bahan tu tak permeable, tak boleh menembusi plasma membran. So, apa karakteristik of substance that can be transported tu? Contohnya glucose amino acid. Apa sifat dia? Atau yang kedua ion lah. Ion ni sebab dia ada charge. Kalau glucose dengan amino acid ni, kita consider dia apa sifat dia? Kenapa dia kena lalu menggunakan transport protein? Apa sifat dia? Saya tengok. Okay, carrier protein glucose substance. Apa yang you rasa sebab kenapa dia kena angkut tu? Dia sebenarnya besar. Betul? Dia adalah large molecule. So, benda-benda yang besar, kalau glucose ni tak ada charge. Okay, amino acid dia tak ada charge. Tapi dia besar. Besarlah berbanding oksigen. Besarlah berbanding air. Okay, so dia tak boleh lalu secara, orang kata macam invisible lalu je. Terus tembus. Tak boleh. Okay, so dia kena menggunakan transport protein. Dan benda-benda ni walaupun ion ni kecil, okay, ini dua contoh je lah Na dengan Cl. Sebab kita tahu ini ion. Okay, adalah samalah ion lain. K+. Okay, katalah kita ada kalsium ke. Semua ni dikira ada charge. Ada positif atau negatif. So, dia pun tak boleh lalu secara simple diffusion. Kalau dia bergerak from higher concentration to lower concentration,
dia dikira secara facilitated diffusion. Tapi kalau ion bergerak, rules nombor 1 tu dah berubah. Contohnya dari low concentration to high, okay. So dia bukan dah passive transport atau facilitated diffusion. Dia akan bertukar kepada active transport. Alright. So, kat sini dah settle. Berbeza sikit dengan kategori yang ketiga. Kita dah sampai yang ketiga ni. Okay, yang pertama tadi kita adalah simple diffusion, very simple, lalu melalui plasma membrane. The second one adalah bahan-bahan yang besar dan ada charge seperti ion, okay, akan guna sama ada channel ataupun carrier protein. Okay, sebab tu dia dipanggil facilitated, berbantu bahasa Melayunya. Dibantu. Facilitator kan membantu orang kan. Facilitated diffusion. Resapan berbantu. Itu bahasa Melayunya. Cik, pandai tak saya? Macam belajar SPM. Teringat zaman SPM saya yang tahun 2003 tu. Okay. So dalam sekarang you kena jawab facilitated diffusion. Okay. Osmosis. Tadi madam kata apa? Osmosis ni madam nak star. Siapa ada nota pun star. Definition osmosis ini very glamour. You pergi SDS nanti pun very glamour. Okay, dia kena ada tambah perkataan net. Net ni bersih. Maknanya kalau satu keluar, satu masuk. Dua keluar, dua masuk. Itu net. Okay, dia bukan sekadar pergerakan. So, movement bahan yang terlibat dia bukan large, bukan ni. Dia spesifik. Okay, kepada apa? Movement of water. Okay, madam. Kalau dalam ayat boleh tak saya nak tulis simbol? Tiba-tiba rasa nak ajar teknik. You rasa boleh tak? Kalau lah dalam exam, jawapan dia adalah water. Tapi you tulis dalam bentuk simbol kimia macam ni. Macam bentuk, apa orang kata chemical formula. Boleh ke tidak? Tak boleh. Okay. Kecuali you buat equation. Kalau dalam equation boleh. So better. Tak apa yang cakap boleh tadi nanti ingatlah. Yang kawan-kawan yang lain pun kena maklum. So dalam ayat kita memang kena tulis. Sama dengan Na ni. Kalau dalam ayat you kena tulis dia sebagai sodium ion. Atau tak nak macam ni, tak boleh Na plus saja. Kena Na plus, kena ada ion. Itu sikit-sikit lah. Nanti kita polish lah lagi skill tu. Saya nak ingatkan je. Okay. So this one lebih sesuai guna dalam persamaan kimia. Equation. Dan bio kurang lah. Ada 1-2 bab nanti yang ada. Tapi tak ada. Dalam banyak ayat kita kena eja lah. Okay. So dia dari region. Okay. Kalau you tengok. Cuba tengok nota. Adakah dia pakai from higher concentration to lower concentration? Dia tak pakai concentration tau. Kalau osmosis, dia akan pakai term apa? Special term. Dia pakai term apa? Cuba tengok. Ada nota tak dekat dengan you tu? Apa term yang digunakan untuk define osmosis? WP. Apa? Dia akan pakai water potential, keupayaan air. Yang ni beza sikit. Dia masih lagi concentration. Tapi untuk explain osmosis, dia menggunakan water potential. Water potential ni ada simbol. Masa SDS nanti, you kena belajar kira. Simbol dia tak rupa macam mana. Macam saya panggil ni tongkat syaitan. Macam kan kalau devil, kan dia suka pegang tongkat yang macam tu kan. Ini simbol dia. Water potential, keupayaan air. So actually, water potential yang tinggi, bersamaan lah dengan concentration air dalam sel tu banyak. Tapi kita tak boleh pakai concentration air ni untuk define dia. Jadi kita akan kata, apa itu osmosis? The net movement of water molecule from region of high water potential to region tu kawasan lah. Kawasan yang ada higher water potential to region of low water potential. Masih lagi high ke low. Cumanya kena pakai term water potential untuk osmosis. Jelas tak?
Alright. Ada berapa orang dalam Google Meet saya? 41 masuk dah. Yang masuk lambat tadi, macam mana tu? Tak apalah. Okey, nanti cover balik. Saya sebenarnya nak pastikan ada orang masuk je. Okey, 41, kita 46. So, ada 6 orang tak masuk hari ni. Siapa tu yang tak masuk? Okey, tapi dia tak boleh high dengan low je. Okey, apa across apa? Across apa? Dalam ni dia kena ada across. Ya, betul. Pandai. Semi permeable. Macam tu lah cara saya je. Membrane. Apa semi-permeable membrane tu? Semi-permeable membrane kita ni phospholipid bilayer kita lah. Sebab dia kan telap memilih. Dia pilih bahan apa boleh lalu, bahan apa tak boleh lalu. Water boleh lalu. Cuma cara water tahap banyak mana air boleh masuk dan keluar bergantung kepada dia punya water potential. Part ni itu je yang pentingnya. Cuma bila you bercerita pasal water potential, kat sekolah dulu pernah tak buat eksperimen yang berkaitan dengan 3 jenis solution ni? Hypotonic, isotonic, hypertonic. Apa benda ni Apa tu? Okey, kentang. Okey. Oh, you pakai kentang. So you buat okey, bawang. Bawang saya tak pernah buat. Okey, macam mana you buat eksperimen tu? Macam mana? Saya cerita sikit. Ceritalah siapa nak tahu. Nak kaitkan. Okey. Macam mana you sediakan solution? Solution ni you guna apa? Kalau hypotonic ni apa yang banyak? Okey, dia ada 2 bahan lah. Kita akan ada apa kita panggil solute ni apa bahasa Melayunya? Pelarut. Macam contoh garam ke gula tu solute lah. So kalau hypotonic, solute dia gulanya sikit, airnya banyak. Betul? Ini jenis solution tau. Kalau iso semalam ada kata apa maksud iso? Sama kan? Betul. So kalau iso macam mana antara solute dengan air? Sama. Dia balance. Solute dengan air tu sama. Kalau hyper, solute banyak. Maknanya dia adalah solution yang pekat. Dan air dia sikit. Ada air. So, bila kita bercerita tentang pergerakan air, 3 jenis solution ini ada apa orang kata efek yang berbeza kepada 2 jenis sel. Pernah tak try dengan animal cell? Madam, takkan kita nak pergi ambil sel dari kucing kita? Kan ada sekolah pernah buat? Pakai apa? Pakai darah. Ada tak sekolah yang dia prick hands, dia suruh titiskan darah dalam tabung uji yang ada 3 different solution? Tak ada? Pernah? Pernah ke tak pernah? Tak dengar. Pernah kan? Dan lepas tu you buat apa? Lepas certain time, dia akan suruh ambil penitis, titis ke atas slide, tengok under microscope. Betul? Macam mana bentuk sel. So itulah dia. Itu antara eksperimennya. Dan kentang pun, dekat matrik nanti you akan buat kentang. Kita dah tak ada dah buat, matrik ni dia lagi menjaga you daripada sekolah tau. Dia dah tak bagi dah bocor-bocorkan tangan, takut contaminated. So tak ada dalam eksperimen guna darah you. Dulu ada. Okay. So actually kita nak observe. Okay, kalau macam sel plant ni, okay, apa kesan dia bila dia berada dalam solution ini? Kita tahu bila persekitaran luar banyak air, apa yang berlaku kepada air tu? Okay, disebabkan oleh osmosis, air tu akan masuk ke dalam sel. Okay, kalau plant dia akan masuk dalam vacuole of plant ni. Okay, jadi apa kesan dia kepada animal cell atau plant cell tu? Apa jadi? Kalau yang ni kita fokus pada red blood cell tau. Apa jadi? Apa term nak describe keadaan yang bila air masuk, burst. Okay, burst tu secara general, macam semua animal cell boleh burst. Tapi kalau secara ayat red blood cell ni, red blood cell kan kita panggil apa ejaan dia saya pun lupa. Hemolysis. Betul tak? Betul ke? Hemolyze. Okay. Hemolyze. Hemolyze ni you boleh eja HAE atau HE. Itu British dengan American lah. Okay, hemolyze. Ini merujuk kepada red blood cell saja.
Kalau burst ni apa-apa animal cell, bila dia dah masuk air lebih dari keupayaan dia, sebab kita tak ada cell wall kan animal cell, so dia akan pecah. Okay, berbeza dengan plant cell, masuklah air banyak mana pun, dia tak akan pecah disebabkan dia ada structure cell wall. So apa jadi pada plant cell? Apa? Turgid. Okay, turgid ni bahasa Melayunya apa? Segah. Tak tahu pula segah. Korang pakai apa? Betul lah segah. Maknanya kalau plant tu yang layu, yang you siram air, suddenly tiba-tiba dia dah tegak dah balik. Secara natural kan, kadang pergi bercuti 3-4 hari pokok layu. So you siram, okay, due to certain time, tiba-tiba dia dah tegak. Maksudnya apa yang berlaku? Air yang masuk ke akar tu dah meresap bagi setiap plant cell tu, dan plant cell tu dah jadi segah. That's why dia akan segah. Okay, so that term is turgid. Very good. Okay, dalam keadaan isotonik, sel tu berkeadaan kadar air. Maknanya dalam keadaan this one, apa yang berlaku ialah kadar air masuk dan kadar air keluar adalah sama. Okay, kalau masuk satu, keluar satu. Sama juga. So arrownya kita akan buat, kalau satu masuk, satu keluar. Kalau yang ni keluar, kena ada satu masuk. Dia kena balance bilangan arrow tu kalau kita nak kena gambarkan dalam exam. Okay, so apa jadi kepada animal cell? Apa term yang sesuai untuk kita describe? Normal. Okay, betul? Okay, tapi kalau plant cell, dia tak normal tau. Dia ada perkataan term dia. Kita sebut dia sebagai ejaan jaga. Flaccid. Flaccid. Flaccid ni bukan layu tak. Dia tak berapa segah, tapi bukan layu. Kalau layu tu, disebabkan dia berada dalam keadaan kurang air, di mana nampak tak plasma membran dia, kalau saya boleh zoomkan, you tengok plasma membran dia dengan cell wall dia dah jarak dah. Maknanya plasma membran tu mengecut, shrink, dan dia punya volkul dia pun mengecut. So keadaan ini kita sebut sebagai apa? Ini maknanya disebabkan air dari dalam keluar, sebab persekitaran luar lebih pekat. So nak balance kan, air dari sel akan keluar. Okay, so apa term yang sesuai untuk describe ini? Kalau dekat this one, sel darah merah kita mengecut tu dipanggil crenated. Okay, kalau sel biasa, ini untuk red blood cell kalau untuk sel biasa kita panggil shrink. Boleh. Ataupun shrivel. Ikutlah mana yang senang. Saya jarang pakai shrivel tu. Tapi kalau you ingat nak pakai boleh. Tapi dia adalah untuk animal cell biasa. Tapi kalau plant cell ni, kita panggil dia apa? Yes, very good. Plasmolyze. So, kalaulah you nak ditanya dalam UPS nanti secara objektif, mungkin dia bagi gambar atau dia bagi penerangan. If the plant cell is immersed tu direndam lah, immersed in hypertonic solution. Okay, what is the outcome? Okay, after 10 minutes. So you kena pilih lah kat jawapan tu. Jangan pilih jawapan hypertonic. Apa berlaku pada plant cell? Kalau plant cell, kita kena pilih plasmolyze. Jangan kata, ingatkan kena tulis je. Kalau objektif, dia akan tukarlah pemahaman kita kepada konsep itu. Boleh tak? Dapat tak? Okay. Alright, so actually kan sebenarnya konsep map kita ni banyak juga kita sempat bincang. Okay, dan last one, sempat rasanya kita habiskan. Okay, untuk active transport tadi, dia yang against from lower concentration to higher. This one nanti betulkan Okay, ada dua contoh, sodium potassium pump dengan buck transport. Okay, dalam nota you memang dia cerita very detail. Actually siapa yang rajin boleh baca. Tapi fakta yang penting dia berada pada poin yang atas-atas ni je. Movement of ion substance, okay, melalui semi-permeable membrane, again concentration gradient, using ATP dan kena guna. Ini yang kita bincang tadi. Okay, ini contoh-contoh dia. Cuma kita nak tengok detail sikit tentang sodium potassium pump. Dalam nota, jangan salah faham. Okay, dalam nota ni dia terbahagi pada dua. Bila you baca, dia detail menerangkan gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni, ini adalah mekanism. Dalam silibus kita, mekanism ni tak perlu. Tapi kalau you dah tahu, bila STS nanti you belajar, okay, you mungkin kena jawab soalan esay tentang this one. But this time being, tak. Okay,
cerita dia nak ceritakan tentang macam mana pergerakan sodium dan potasium dalam sel kita. Dalam badan kita ni banyak. Okey, sodium, Na+ dan potasium. Okey, apa yang menyebabkan dia bergerak secara aktif transport ialah, nampak tak? Ini cytoplasm. Maknanya cytoplasm ni sel. Cytoplasm kat dalam. Extracellular fluid adalah cecair di luar. Okey, extracellular. Cecair di luar daripada sel kita. So, dalam dua-dua cecair ini, ada sodium, ada potasium. Tapi concentration dia berbeza dalam dengan luar. Itu yang menyebabkan berlakunya pengangkutan sodium potasium pump. Okey, tapi sebab dia ni kategorinya active transport, okey, cara pergerakan dia tengok, nampak cytoplasmic sodium. Maknanya sodium dari dalam akan ada higher affinity. Nampak, bind 3. Tak nak baca yang ni, susah. Saya cerita je lah kat you all, nak lagi senang. Okey, ini yang pentingnya. Nanti saya hantar video. Okey, kalau you tengok, okey, kenapa sodium ini, nampak tak? Dalam gambar ni, yang atas cerita sodium. Sodium akan bergerak ke mana? Outside cell. Dan berapa sodium akan bergerak outside cell? 3. Nampak tak? 3 sodium akan bind. Sebab dekat dalam, sodium ni sangat sedikit. Kalau madam boleh besarkan, you tengok. Nampak tak? Dia kata sodium dekat dalam sikit. Alamak, lupa. Yang ni kan gambar. Gambar dia tak boleh highlight. Okey, sodium dekat dalam sikit. Potasium kat dalam banyak. Dekat luar terbalik. So, bila kita tengok sodium sikit. Kat dalam, kat luar banyak. So, sodium dari dalam bergerak keluar. Okey, ini yang kita kata active transport from lower concentration to higher concentration. So, macam mana cara dia bergerak? Dia perlu ATP kan tadi? Dia bind dulu pada carrier protein. Ini carrier protein. Okey, so bila dia dah bind, ATP datang. ATP bind pada dia. Bila ATP bind, tinggalkan fosfat, bentuk dia ni daripada tadi macam ni, dia berubah jadi macam ni. Nampak tak? Ini kan bentuk dia macam ni. Tiba-tiba dia ubah bentuk macam ni. Dengan adanya P datang dari fosfat tadi. So, bila dia ubah bentuk, dia lepaskanlah 3 sodium tu keluar. Manakala, untuk yang bawah ni, bila positionnya macam ni pula, ada satu lagi binding site untuk K+. K+ tadi macam mana? Kat luar sikit, K+, kat dalam banyak. Jadi, pergerakan K+ adalah daripada 2 je. Beza. 2 K+ akan move inside cell. Bertukar lah. Sebab tu dia kata macam pump. 3 di pump keluar. So, 2 K+ bind. So, apa yang berlaku? Nampak tak? Fosfat ini akan tercabut. Detach. So, apa berlaku bila dia detach? Bentuk tadi yang macam ni akan tukar pula jadi macam ni. Dan lepaskan K+ ini ke dalam sel. Itu yang pentingnya, tapi tak perlu tahu detail step by step. Ini nak kena ayat. Kalau boleh isi ni, itulah dia yang kena tahunya. So, apa dia? Maintain the gradient. Function sodium potassium pump, dia nak maintain gradient. Gradient ni apa? Kepekatan. Of apa? Kalau Na+ ni namanya apa? Sodium. Ni nak perkenalkan nama ion. Dan K+ adalah bukan kalium Dalam bio dia adalah potasium. Sebutannya potasium. Saya sebut potasium tu nak bagi kita lebih dah satu S. Okey, potasium. Potasium. Okey, across the membrane. So, yang kita kata require ATP tadi, 1 ATP akan move 3 Na plus ion of plasma membrane. Apa? N2K plus ion, apa plasma membrane? Inilah. Yang ni pergerakan ke mana? Keluar. Ke dalam. So, Na plus outside. Pandai. Outside of plasma membrane. Okay, dan 2K plus. Okay, move. Okay, tambah perkataan move. Move inside the plasma membrane.
Dan untuk membolehkan proses transport ni berlaku, boleh ke dia lalu je plasma membran? Tak jadi. So dia menggunakan spesifik apa benda ni? Ni. Apa tu? Apa nama benda ni? Protein ni. Carrier protein. Pandai. Nampak tak sebenarnya apa gunanya konsep enrichment punya exercise ni? Kadang-kadang saya tak guna semua kan. Sebab kadang-kadang dari banyak benda, sebenarnya cikgu-cikgu dah buatkan untuk you ni, apa benda yang you kena tahu. Actually kalau you boleh cover, faham yang ni, untuk jawab objective question tu, dah. This is the things. Okay? Manakala last one adalah bulk transport. Sebenarnya you tak kena belajar detail. Bulk transport ni ialah bila badan kita kena angkut enzim, kena angkut kan hari tu Golgi apparatus dah hasilkan apa-apa bahan. Nak diangkut pergi sel berbeza, enzim ke hormon. So dia akan menggunakan bulk transport. So macam mana dia guna? Dia adalah transport of apa? Kalau bulk transport ni transport of apa? Bulk tu maksud dia apa? Apa? Material. Material is correct. But what kind of material? Small ke? Ya ke small? Large. Transport of large. Bulk ni macam bulk transport. A bulky thing. Benda yang besar. Large molecule. Bulky. Kan kalau orang yang badan besar kan kata, oh dia tu macam bulky lah. Bulky tu besar. Large molecule tapi sama ada into atau out. So kata kunci dia kat sini, exo atau endo. Belajar kimia kan? Jangan tipu madam. Kalau endo tu endothermic, haba pendam. Endo dalam. So pergerakan bahan adalah from outside to inside. Kalau exo kita bebaskan haba kat exothermic, haba yang dibebaskan. So exocytosis is transport of material yang bulk tadi from dari dalam sel inside to outside. So kita isilah dua yang last ni. Transport of material within membrane bound vesicle. Apa? Alamak, tiba-tiba saya pula tak tahu apa perkataannya. Outside of cell lah. Betul, okay. Cik ada jawapan Saya dah bincang dengan penyelarah. Penyelarah tak bagi saya bagi jawapan. Dia dah minta sebab dia dah buat semua. Tak apa, you dah siap, you hantar kat saya tanda. Okay? Yang nak saya tanda lah, saya tandakan. Ini ada tak isi, jawapan tak ada. Yang ni tak ada ke? Saya tak ada bagi Okay, nanti saya bagi. Tipu. Saya dah bagi. Tak. Saya bagi ikut chapter. Okay, saya bagi. Okay, nanti saya bagi. Ingatkan saya. Okay, so yang ni akan transport of material. Okay. Apa tadi ayat dia? Korang yang ingat. Madam dah tak ingat. Dah tua dah madam ni. Okay. Out of the cell. Saya terbayang nak kena guna satu perkataan. Jahat cikgu yang buat ni. Out of the cell. Tapi within the membrane bounded vesicle. Maknanya cara dia nak angkut adalah bahan tu dari dalam membrane. So sebab bila membrane bertemu membrane, dia kan lipid sama-sama kan. So dia bind, lepaskan. Okay. Tapi kalau endocytosis, dia adalah apa ni? Ini adalah transport of particle via alamak. Tiba-tiba saya yang buat benda ni tapi pasal tak tahu. Okay, invagination of plasma membrane. Tahu tak invagination ni apa? Okay, invagination. Ni kan nampak tak plasma membrane kan lurus. Mula plasma membrane lurus tapi tiba-tiba dia macam membentuk struktur yang macam melengkung ke bawah. So ada bahan masuk dalam dia. Itulah via invagination of membrane. Okay.
Tapi kalaulah bahan yang diangkut tu bahan yang berbentuk liquid, fluid, dissolved material, nama endocytosis dia apa? Kalau yang dia dalam bentuk large dan solid, ni dari luar ke dalam tau. Apa? Apa last nama dia? Kalau cecair, nama dia Pinocchio. Bukan Pinocchio cytosis. Ataupun dia sebenarnya sel minum. Minum sebab dia melibatkan fluid. Okay, kalau yang besar macam ameba lah. Ameba makan tu menggunakan cara bulk transport lah. Sebab dia ambil benda, dia invaginate, merangkumi benda tu dan cantum jadikan dalam vokul. So dia dipanggil sebagai phagocytosis. Pernah dengar kan? Phagocytosis kan? So itulah dia phagocytosis. Okay, jap. Saya stop recording.